Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, tuan-puan yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah SWT kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah pagi ini walaupun saya dapat short notice, pagi ini baru dapat pengesahan. Ustazah terlepas pandang. Ustazah tak sihat katanya, kena COVID. So ustazah sangkakan beliau dah update saya. Mungkin beliau cek bagi tadi, rupanya beliau tak update tarikh yang saya cadangkan tu, iaitu hari ini dan juga minggu depan. Tapi alhamdulillah saya belum ada apa-apa komitmen lain lagi, jadi saya datanglah ya. Kita akan sambung di muka surat 110 daripada kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadhir bin Haji Jul hafizahullah taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Antara ulama Al-Azhar yang menolak ajaran Tauhid 3. Saya akan refresh secara sangat ringkas. Tauhid 3 ini adalah konsep Tauhid yang digagaskan atau dipopularkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah, seorang ulama pada kurun ke-8. Ada antara konsep Tauhid 3 ini yang benar, yang wajib kita terima. Malangnya ada juga dari segi implementasinya itu yang batil, yang wajib kita tahu dan wajib kita tolak. Apa dia Tauhid 3? Iaitu Tauhid dibahagikan kepada pertama Tauhid Ar-Rububiyah, yang kedua Tauhidul Uluhiyah, dan yang ketiga Tauhidul Asma'i was Sifat. Tauhidul Rububiyah daripada perkataan Rabbun. Apa makna Rabb? Tuhan. Cuma konsep Tauhid Rububiyah ini memfokuskan Tuhan itu sebagai yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mentadbir alam semesta, yang memberi rezeki, yang mendatangkan penyakit, yang menyembuhkan penyakit. Maknanya segala-galanya ini hakikatnya adalah Allah. Ya, itu maksud Tauhid Rububiyah, dan itu benar. Iaitu kita tidak boleh tolak. Bahkan dalam pengajian Tauhid Sifat 20 juga berpegang dengan pegangan yang sama. Cuma dia istilah berbeza. Dalam Tauhid Sifat 20, konsep itu dinamakan wahdaniyatul af'al. Mengesakan Allah pada perbuatan. Walaupun kita nampak orang ni berjalan, orang ni bercakap, orang ni melompat, orang ni menikam, orang ni berlari dan sebagainya, hakikatnya itu adalah perbuatan Allah, yakni Allah yang takdirkan benda itu berlaku. Masalah timbul apabila implementasi daripada Tauhid Rububiyah ini membawa kepada satu bid'ah, satu perkara baru yang tidak diajar oleh Nabi SAW, tidak dipegang oleh salafus soleh, iaitu mendakwa kononnya Tauhid Rububiyah itu ada pada orang musyrikin. Penyembah berhala, Abu Jahal, Abu Lahab dan seumpama dengan mereka didakwa bertauhid dengan Tauhid Rububiyah.
Ini batil. Tidak ada ulama salaf yang berfahaman begitu. Ya, awal-awal tokoh yang dicatatkan membawa ideologi tersebut adalah Al-Imam Ibn Taymiyah yang sekarang ini menjadi idola kepada golongan Wahabi. Ya, sebab itu yang bawa tajuk 3 sekarang ni Wahabi. Al-Imam Ibn Taymiyah beliau bukan Wahabi. Beliau lahir, hidup lebih kurang 400 tahun sebelum gerakan Wahabi diasaskan. Jadi beliau bukan Wahabi. Habis apa kaitan beliau dengan Wahabi? Beliau adalah tokoh yang diidolakan, yang dikagumi, yang diikuti oleh golongan Wahabi, terutamanya dalam bab tauhid ini. Mereka betul-betul pertahankan tauhid 3 ini. Kita pertahankan yang mana benar, yang konsep asal tadi benar kita pertahankan, tapi yang batil, yang bercanggah dengan Quran hadis wajib kita tolak. Punca kenapa? Kerana mereka salah tafsir ayat suci Al-Quran. Ya, mereka berdalil Al-Quran juga. Bukan mereka tolak Al-Quran, tidak. Mereka berdalil Al-Quran, tapi secara mereka faham Al-Quran tak sama sebagaimana kefahaman salafus soleh. Tak sama seperti kefahaman generasi awal umat Islam. Iaitu misalnya firman Allah Ta'ala, Allah berfirman, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Demi sekiranya kalau kamu tanya kepada mereka, yakni kalau kamu tanya kepada orang musyrikin, Man khalaqas samawati wal arda. Siapa yang ciptakan langit dan bumi? Wa sakhkhara syamsa wal qamara. Dan siapakah yang memusingkan matahari dan bulan? La yaqulunna Allah. Nescaya mereka orang musyrikin akan mengatakan Allah. Jadi kata Imam Ibn Taymiyah dan orang yang mengikut kepada beliau, itulah dalil menunjukkan bahawa orang musyrikin bertauhid. Sebab kalau tanya siapa cipta langit bumi, mereka jawab Allah. Kalau kita tanya siapa pusingkan matahari dan bulan, mereka jawab Allah. Mereka tidak jawab berhala. Itu membuktikan dari segi rububiyah, dari segi siapa yang cipta langit, bumi itu dan ini, mereka bertauhid. Ini kefahaman ini keliru. Kerana tauhid berarti mengesakan, lawan daripada syirik. Maka semata-mata pengakuan lisan daripada orang musyrikin bahawa Allah yang menciptakan langit dan bumi, tidak berarti mereka bertauhid. Itu hanya menunjukkan bahawa orang-orang musyrikin di dalam mereka itu melakukan kesyirikan, mensyirikkan Allah Ta'ala, mereka sebenarnya tidak ada hujjah, tidak ada dalil. Hanya kan mereka sudah seronok ikut amalan nenek moyang tanpa ada ilmu. Bila disuruh sembah Allah, tinggal sembah berhala, mereka tidak mahu. Mereka kata, hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Sembah berhala inilah yang kami dapati nenek moyang kami dah amal. Jadi kami tak nak tinggal. Tapi kalau dihujah secara ilmiah, sepatutnya kamu menyembah kepada yang menciptakan langit dan bumi. Sepatutnya kamu menyembah kepada yang menggerakkan matahari dan bulan. Bukannya berhala-berhala yang kaku, yang kamu sendiri bentuk-bentukkan mereka. Jadi adakah berhala kamu yang cipta langit bumi? Adakah berhala kamu yang pusingkan matahari dan bulan? Pasti mereka tak boleh jawab ya. Mereka pun tahu jawapan itu salah. Nak tak nak mereka terpaksa mengaku bahawa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah lah yang memusingkan matahari dan bulan. Adakah berarti lepas itu mereka bertauhid? Tidak. Dibatalkan oleh hujung ayat itu sendiri. Allah berfirman lagi, hujung daripada ayat yang kita baca tadi, فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. Lalu selepas daripada mereka dah faham yang itu, maka ke manakah mereka dipalingkan? Yakni masih lagi kepada syirik. Maknanya hati mereka itu masih beriktikad, berhala-berhala yang mereka sembah itu boleh mendatangkan manfaat dan mudarat. Sebagai contoh, luahan isi hati orang musyrikin dirakamkan dalam surah Hud. Orang musyrik berkata kepada Nabi Hud alaihissalam, "Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu." Kami bukan nak kata apa wahai Hud, melainkan kami nak beritahu kamu ini telah dikenakan penyakit gila oleh sebahagian daripada berhala-berhala kami. Jadi orang musyrik menyangkakan oleh kerana Nabi Hud ini suruh orang tinggalkan jangan sembah berhala, berhala dah marah dah. Itu yang Hud jadi gila tu. Itu berhala kita dah bagi dia jadi gila. Mana dalam iktikad mereka berhala tu boleh berbuat sesuatu. Bukan tauhid, itu syirik. Jadi mendakwa orang musyrikin bertauhid itu batil. Mengesakan Allah pada perbuatan Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan, beri rezeki, itu betul. Jadi kita biar tahu beza. Tauhid 3 tu part mana yang betul, yang tu kita jangan tolak, jangan bangkang, tak boleh. Dan mana yang batil, yang tu wajib kita tolak. Yang kedua, tauhid uluhiyah, daripada perkataan ilah. Apa makna ilah? Ya Tuhan juga. Rabb makna Tuhan, ilah juga makna Tuhan. Cuma mereka memfokuskan ilah ini pada menunjukkan bahawa
menyembah kepada Allah semata-mata. Tauhid uluhiyah maknanya apa? Kita beribadah dan menyembah hanya kepada Allah. Haram bahkan syirik kalau kita sembah kepada selain daripada Allah, maka konsep ini benar. Yang ini kita tak boleh tolak. Haram kita tolak kaedah ini. Memang kita tak boleh sembah lain daripada Allah. Kita tidak boleh beribadah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan kata sembah batu, sembah kayu, sembah pokok, sembah bukit dan sebagainya. Sembah makhluk-makhluk Allah yang mulia juga haram dan syirik. Kalau ada orang menuhankan Nabi, macam orang Nasara menuhankan Nabi Isa alaihissalam, dia jadi syirik. Jadi kafir. Ataupun kalau ada orang menuhankan malaikat, dia kata dia nak sembah malaikat. Malaikat makhluk Allah yang mulia. Tapi tetap bila sampai menyembah kepada malaikat, itu jadi syirik. Jadi setakat itu benar. Yang tak benar yang mana? Bila mana mereka mengatakan, oh, tawassul haram, tabaruk dengan orang soleh tak boleh. Ya, istighasah dengan nabi-nabi, dengan wali-wali itu syirik. Yang itu terbatal. Kerana mereka mengelirukan makna syirik. Syirik adalah menuhankan selain daripada Allah. Meminta tolong kepada makhluk tidak semestinya menuhankan. Menuhankan ni kalau kita i'tiqad memang makhluk itu yang beri, bukan Allah. Ketika itu syirik. Jadi mereka membezakan, oh kalau minta tolong dengan orang hidup, tak apa, tak syirik. Minta tolong dengan orang mati, yang itu syirik. Tak mungkin macam itu. Kalau minta tolong orang mati syirik, berarti minta tolong orang mati menuhankan orang mati. Sebab itu definisi syirik. Kalau minta tolong dengan orang mati adalah menuhankan orang mati, minta tolong dengan orang hidup adalah menuhankan orang hidup. Boleh ke? Tak boleh juga. Sebab itu kita tolak sikap pengikut-pengikut Ayah Pin yang minta tolong kepada Ayah Pin, kerana di sisi pengikut Ayah Pin, bila mereka minta tolong kepada Ayah Pin, bagi dia Ayah Pin yang beri. So Ayah Pin bagi dia sudah label Tuhan. Jadi minta tolongnya pengikut Ayah Pin kepada Ayah Pin syirik. Walaupun Ayah Pin hidup, dia bukan masalah hidup atau mati. Kamu telah menuhankan Ayah Pin. Beza kalau macam kita, contohnya kita sekampung dengan Ayah Pin. Ayah Pin orang Jertih. Ada orang Jertih sini? Ada? Orang Jertih? Bukan? The Kingdom of Jertih? Bukan? Orang KL lah? Masya Allah. Tak pakai wudu lah. Katalah kita sekampung dengan Ayah Pin. Kita balik pada KL. Balik kampung. Jadi barang kita banyak. 4-5 beg kita bawa balik. Jadi kawan-kawan tinggal kita, tepi jalan nampak Ayah Pin duk minum kopi, kedai kopi. Kita pun panggil, Pin, tolong hamba akak big. Banyak hamba akak so kata orang. Syirik tak? Tak syirik. Sebab kita minta tolong Ayah Pin sebagai manusia. Bukan sebagai Tuhan. Kita pun tahu Ayah Pin tak boleh buat apa-apa kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Tapi Ayah Pin marahlah. Dia kata, kurang hajar dia ni. Aku pengikut ramai, kau suruh akak beg pula kan. Tak hormat dia kata. Tapi nak ceritanya, kita minta tolong dengan Ayah Pin ketika Ayah Pin masih hidup. Begitu juga pengikut Ayah Pin minta tolong Ayah Pin ketika Ayah Pin masih hidup, beza. Kerana pengikut Ayah Pin tu minta tolong dengan Ayah Pin dengan iktikad memang Ayah Pin yang beri. Tapi kita minta tolong Ayah Pin hanya sebagai makhluk Allah yang tak boleh buat apa-apa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah tauhidul asma'i was sifat. Asma plural kepada ismun. Ismun maknanya nama. Ingat, bismillah, dengan nama Allah. Bila dua ismani, kalau banyak asma, jadi kalau ada perempuan nama Asma, maknanya banyak nama dia. Nama-nama. Kalau dari segi bahasa lah. Sifat, dah jadi bahasa Melayu. Sifat. Sifat lah. Bahasa Melayu pun panggil sifat juga. Attributes. Jadi belajar nama Allah, belajar sifat Allah tu bagus. Bahkan, kita ahli sunnah wal jamaah juga buat benda yang sama. Kita belajar nama-nama Allah, kita belajar sifat-sifat Allah tu tidak masalah. Masalahnya, pendukung Tauhid 3, dengan berlabelkan Tauhidul Asma'i was Sifat, dia pergi kepada memahami ayat Quran dan hadis secara literal, bukan pada tempat dia. Textualist, sepatutnya dia tengok konteks. Bukan semua ayat atau hadis sepatut difahami dengan makna yang literal. Ada dengan makna yang metaphorical. Dan bahkan ada yang maknanya itu serah kepada Allah lah. Allah yang tahu. Tapi tidak. Contohnya, ayat Al-Quran, Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Jadi, ada orang menyangkakan yang bagus dalam bab ni adalah Wahabi. Sebab Wahabi, bila apa Quran hadis cakap, dia terima.
Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah, tak bagus. Sebab Quran cakap macam ni, dia takwil. Dia alih. Ya. Sebenarnya tidak demikian. Ya. Kena faham betul-betul. Dalam bab ayat-ayat dan hadis mutasyabihat, tidak ada beza antara ahli sunnah wal jamaah dan wahabi, sama-sama menerima apa yang Quran dan hadis dah sebut. Maknanya, wahabi adalah ahli sunnah, semuanya terima istiwa. Kalau orang tanya, ada tak istiwa bagi Allah? Jawabnya, ada. Ya, kalau jawab tak ada tu boleh jatuh kafir, kerana menafikan yang jelas dalam Al-Quran. Tapi walaupun istiwa itu jelas, maknanya tak jelas. Oleh kerana maknanya tidak jelas, maka kita ada dua jalan. Dan kedua-dua jalan ini boleh difahami daripada ayat 7 surah Ali Imran. Ya. Ayat 7 surah Ali Imran. Ya. Yang pegang handphone boleh buka aplikasi Al-Quran. Buka ayat 7 surah Ali Imran. Cek tengok. Ustaz baca betul ke tersilap. Ada aplikasi Quran dalam handphone. Kena adalah handphone smartphone mahal-mahal. Tak ada aplikasi Quran kan. Jadi tak ada value lah dekat situ. Itu yang paling mahal sekali. Baik. Jadi ayat 7 surah Ali Imran memberi panduan kepada kita macam mana cara berinteraksi dengan ayat mutasyabihat. Cara yang sesat pun Allah cerita, kita jauhi. Cara yang betul pun Allah cerita, cara orang-orang berilmu juga kita pegang yang itu. Baik. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan huwallazi anzala alaikal kitaba. Dialah Allah Taala yang menurunkan kepada kamu Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat. Daripada Al-Quran itu terkandung ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas apa makna dia, tidak ada ragu-ragu. Iaitu muhkamat. Hunna ummul kitab. Yang ayat muhkamat itulah induk, ibu kepada Al-Quran. Makna itulah tonggak Al-Quran. Jangan sampai terbatal yang muhkamat kerana makna dia jelas. Contoh ayat muhkamat, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu apa pun yang sama seperti Allah. Itu sepakat. Wahabi ke bukan wahabi ke, ahli sunnah ke bukan ahli sunnah, asalkan dia orang Islam, dia akan mengatakan Allah tak sama seperti makhluk, makhluk tak sama seperti Allah. Itu sepakat. Tak ada ragu-ragu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ayat muhkamat. Tidak ada bagi Allah Ta'ala itu satu pun yang menyamainya. Itu sepakat. Wa ukharu mutasyabihat. Dan ada ayat lain, ayat Quran juga. Ayat Quran juga. Tapi sifatnya mutasyabihat. Maknanya ada kesamaran. Tak jelas apa makna dia. Bila tak jelas, manusia terpecah dua. Yang pertama Allah cerita yang sesat. Untuk dijauhi. Wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Adapun orang-orang yang dalam hati-hati mereka tu ada zair. Zair ni maknanya kecenderungan nak jadi sesat, bengkok. Maka apa yang dia buat? Dia akan ikut yang sama-sama tu. Ya. Kenapa dia ikut yang sama-sama? Yang jelas kan ada, yang muhkamat kan ada. Kenapa pergi ikut yang sama-sama? Ibtira al-fitnati, nak cari perbalahan. Nak cari polemik. Ya, kontroversi dan pertikaian. Wabtira at-ta'wili. Dan dia nak cari juga takwil, yakni tafsir kepada makna ayat mutasyabihat. Kenapa nak cari makna? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah. Jadi bila kita berhenti dekat situ, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah, maka inilah cara pertama ahli sunnah wal jamaah dinamakan tafwid. Serah bulat-bulat kepada Allah. Contoh, Imam Malik ditanya tentang istiwa, bila menjawab al-istiwa maklum wal kaif ghairu ma'qul. Istiwa tu dah sedia maklum, ya, ada dalam Quran, ada maknanya dalam bahasa Arab, tetapi nak kata macam mana tu, itu tidak masuk akal. Jadi itu satu metod, ya. Dalam setengah tafsir memang dia ambil metod tu. Misalnya tafsir Al-Jalalain, kalau kita pergi pada ayat tu, dia akan kata apa? Istawa, disyarahkan, istiwa'an yaliqu bihi jalla jalaluh. Istiwa itu adalah istiwa yang layak dengan Allah. Dah selesai. Itu satu metod yang selamat, yang membawa kepada tanzih. Tanzih makna apa? Mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Itu penting. Jangan sampai tashbih. Jangan sampai kita baca Quran hadis, tiba-tiba kita bayang Allah macam makhluk. Itu tak boleh. Metod yang kedua, juga metod ahli sunnah wal jamaah, sebab dia tidak wakaf pada lafaz Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Itu satu cara, berhenti situ.
Tidak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah. Maka serah pada Allah. Selesai. Tapi ada juga qiraat, dia tak berhenti kat situ, dia sambung. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Tidak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang rasikh, yang mendalam ilmu dia. Makna yang tahu makna ayat mutasyabihat Allah dan ulama. Maka ulama merujuk kepada makna yang tidak bercanggah dengan akidah, mereka terima. Istaula ada lebih kurang 15 makna. Ya, istaula boleh makna duduk. Istaula boleh makna menetap. Istaula boleh makna matang. Istaula boleh makna pertengahan. Maaf, istawa. Istawa ada lebih kurang 15 makna. Istawa boleh dengan makna duduk, boleh dengan makna menetap, boleh dengan makna matang, boleh dengan makna seimbang, boleh dengan makna pertengahan. Ya, khatul istiwa. Khatul istiwa tu garis pertengahan bumi. Ya. Istawa juga boleh dengan makna menguasai, boleh dengan makna menggagahi, boleh dengan makna menjaga. Maka ar-rasikhuna fil ilmi, mereka tidak akan terima makna yang bercanggah dengan akidah. Allah bertempat atas arasy. Tak mungkin. Arasy tu makhluk Allah. Mengatakan Allah bertempat dalam makhluk tu bukan akidah yang betul. Ya. Bahkan Wahabi juga tak terima secara konseptual. Wahabi tak terima Allah bertempat pada makhluk dia. Dia panggil i'tiqad al-hulul. Tetapi mereka mungkin tak perasan, oleh kerana kagum dengan Al-Imam Ibn Taymiyah, mereka tak perasan mengatakan Allah di atas arasy itu berarti Allah bertempat di arasy. Ataupun memaknakan dengan makna duduk. Itu ditolak. Tapi kalau dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, berarti istaula. Allah menguasai arasy. Ada siapa tak bangkang kalau Allah menguasai arasy? Tak ada. Imam dia Wahabi ke, dia Syiah ke, dia Mu'tazilah dan sebagainya, tak ada yang menafikan Allah menguasai arasy. Maka sebab itu ulama masih terima makna istaula. Ada juga istaula makna hafizah, menjaga. Kalau kita kata Allah lah yang menjaga arasy, ada masalah ke tak kat situ? Tak ada. Maka kita terima. Ada juga makna istawa, maknanya qahara, menggagahi. Maknanya arasy ni terpaksa ikut ketentuan Allah Ta'ala. Ada masalah tak? Tak ada. Maka kita terima. Maka ini dua jalan ahli sunnah wal jamaah, sama ada tafwid, serah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala, ataupun takwil dengan makna menerima makna selain daripada makna yang zahir, asalkan jangan bercanggah dengan akidah. Asalkan jangan bercanggah dengan ayat yang muhkamat. Baik. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Orang yang mendalam ilmunya, dia kata kami beriman dengannya. Maknanya kullun min indi rabbina. Setiap satu pun yang muhkamat pun daripada Allah, yang mutasyabihat juga daripada Allah. Tak boleh kita faham yang mutasyabihat dengan makna yang membawa kepada membatalkan yang muhkamat, tak boleh. Ya? Jadi ini secara ringkas, tapi taklah ringkas sangat pun. Secara paling ringkas lah yang kita mampu untuk bagi gambaran tentang apa yang dikatakan konsep Tauhid 3, yang mana Tauhid 3 yang benar, yang wajib kita terima, dan mana Tauhid 3 yang batil, yang wajib kita tolak. Baik. Oleh dengan kefahaman itu at the back of our head, kita dah ada gambaran, oh macam tu ya Tauhid 3. Sekarang kita pergi kepada tajuk. Antara ulama Al-Azhar yang menolak ajaran Tauhid 3, bukan tolak semua, tolak yang batil tadi, iaitu Al-Alamah Al-Mufassir Al-Muhaddith Syekh Yusuf Ad-Dijwi, ahli lembaga Majlis Ulama Besar Al-Azhar. Beliau mengeluarkan fatwa penolakan Al-Azhar terhadap Tauhid Rububiyah dan Uluhiyah dalam majalah Nurul Islam, edisi tahun 1933. Ya, kita semua belum lahir lagi kot, 1933. Lidah rasmi Al-Azhar ketika itu. Fatwa beliau dipersetujui oleh ulama Al-Azhar yang lain tanpa sebarang bangkangan. Sehingga hari ini fatwa tersebut masih diterima pakai. Yang kedua, Al-Alamah Al-Muhaddith Syekh Zaki Ibrahim mengeluarkan kembali fatwa tersebut dalam majalah Al-Muslim, majalah yang diiktiraf oleh Al-Azhar. Yang ketiga, Syekh Izzuddin Abu Al-Azaim juga memuatkan fatwa yang sama dalam majalah Islamul Watan. Yang keempat, Al-Alamah Al-Muhaddith Syekh Salamah Al-Qudai Al-A'zami Al-Syafi'i dalam kitabnya Al-Barahin As-Sati'ah fi Raddi Ba'di Bid'ah As-Sayyi'ah. Ini maknanya bukti-bukti pada menolak sebahagian bid'ah yang sayyi'ah.
Kitab ini mendapat pengiktirafan dan pujian daripada Al-Alamah Al-Muhaddis Al-Musnid Syekh Muhammad Zahid Al-Qawsari rahimahullah ta'ala, ulama' besar dan muhaddis pada zaman tersebut. Yang kelima, Al-Alamah Al-Muhaddis Al-Musnid Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya Huwallah, dan ramai ulama' lain rahmatullah alaihim ajma'in. Cuma yang kelima ni adalah ulama' Arab Saudi, ya. Almarhum Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki adalah ulama' Arab Saudi. Baik, seterusnya di muka surat 111. Fatwa lengkap tentang Tauhid 3 daripada Darul Ifta' Misriyah. Pusat Fatwa Republik Mesir pada tahun 2007 telah mengeluarkan fatwa menjawab soalan daripada seseorang, ya, yang mana saya terus terjemah, ya. Mungkin kalau saya baca yang Arabnya pun sikit-sikit lah, ya. Sebab kalau baca Arab baru terjemah panjang, berapa muka surat, ya. Baik. Daripada hunaka syabun. Hunaka syabun tu maknanya di sana ada seorang pemuda, ya, di salah sebuah kampung di daerah yang namanya Bahirah. Pemuda ini bersikap mengkafirkan semua ahli kampung dia. Hati-hati, ya. Kat Malaysia pun dah ada bunga-bunga ni. Bunga-bunga dianggap orang lain kafir. Kerana apa? Dengan hujah ada orang kampung dia itu mengamalkan tawassul dengan Nabi SAW ketika berdoa. Contohnya kita sebut, Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya, wahai Tuhan, dengan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam kau sampaikanlah maksud tujuan kami. Itu namanya tawassul. Apatah lagi kalau sampai kata aghithna ya Rasulullah. Tolonglah kami wahai Rasulullah. Mereka kata itu syirik. Dan mengambil berkat dengan menzarahi makam Sayyidina Husin alaihi salam. Ini satu perangai Wahabi. Bila dia tidak boleh berhujah secara ilmiah, dia akan menuduh orang yang menolak Wahabi itu sebagai Syiah. Dia kata yang kuat lawan Wahabi ni Syiah lah ni. Tak, dia half truth. Memang Syiah kuat lawan Wahabi, dia tidak dinafikan, dan Wahabi kuat juga lawan Syiah. Tapi tidak semestinya tolak Wahabi itu Syiah. Kerana Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah tolak dua-dua. Kita tolak Syiah, kita tolak Wahabi. Tapi berbeza dengan mereka, Wahabi ni dia tak mengaku dia Wahabi. Kalau ada kawan-kawan yang perangai macam Wahabi, kita tanya, kau Wahabi ke? InsyaAllah dia tak mengaku. Tapi kalau kita hentam Wahabi, oh dia marah. Kau ni asyik, dia akan marah. Itu namanya taqiyah. Berpura-pura. Kalau memang kamu bukan Wahabi, kamu sepatutnya tak ada masalah pun kalau orang kritik Wahabi. Kan? Macam cerita apa dalam filem tu kan. Dia dah orang naik satu kereta. Lepas tu dalam ramai-ramai tu ada yang terkentut. Jadi masing-masing tak mengaku lah. Oi, siapa kentut busuk? Semua tak mengaku. Jadi bila keluar daripada kereta, seorang tu jerit. Oh, yang kentut tadi tertinggal wallet. Kalau dalam kabut hamba Allah tu nak pergi ambil wallet dia. Tahu lah. Tadi dia taqiyah. Maksud dia berpura-pura, bukan saya kentut. Takkan dia yang awal sekali, oh siapa kentut ni? Kadang-kadang orang yang kentut jadi yang mula-mula tanya. Nak cover line kan. Oi, siapa kentut ni? Busuk ni. Padahal dia. Bila diuji, weh, yang kentut tadi wallet tertinggal. Dia tak perasan, dah taqiyah dia. Mana. Allah, baru tahu. Oh, engkau lah rupanya. Macam tu lah. Kau Wahabi, bukan. Tapi bila Wahabi difatwakan haram, melenting-lenting, melantun-lantun marah dia. Itu namanya taqiyah. Tapi kita tolak Wahabi, kita dituduh Syiah. Syiah dikritik, kita tak ada masalah. Kita turut sama hentam Syiah. Kita turut sama terangkan ini masalah dengan Syiah. Bahkan kita berani kata kalau Syiah itu jauh lebih sesat daripada Wahabi. Syiah lebih sesat pada Wahabi. Kita dengan Wahabi masih ada banyak persamaan. Kitab-kitab hadis yang Wahabi pakai, kita pakai. Sama. Kitab Sunan Sittah, sama-sama pakai. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kita pakai, Wahabi pakai. Tapi kalau Syiah, mana dia pakai? Bukhari Muslim kita tak pakai. Dia ada kitab hadis dia sendiri. Kitab Al-Kafi dia. Jadi, tidak semudah itu nak menuduh orang kalau dia tolak Wahabi, dia Syiah. Dia mesti ada tanda-tanda dia. Ada pula yang kata Habib Umar tu Syiah. Oh, pasal apa? Pasal doa sama macam Syiah. Lah. Bukan doa aja bang sama macam Syiah. Semayang pun sama macam Syiah kita ni. Pergi haji pun sama macam Syiah. Ke Mekah juga. Puasa pun sama macam Syiah kita ni. Puasa bulan Ramadan juga. Jadi bukan semua benda yang sama macam Syiah menandakan kita Syiah. Sebab Syiah tu masih orang Islam yang ahlul bid'ah. Maka yang bid'ah itu kita tolak.
Antara tanda kuat Syiah adalah dia membenci kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Ini itu ciri utama yang menyebabkan Syiah jadi sesat. Mula-mula dia masa pendirian politik saja. Syiah asalnya adalah makna penyokong. Dalam bab politik dia sokong Sayyidina Ali. Iaitu dalam konflik politik antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma, Syiah ni yang sokong Sayyidina Ali. So tak masalah lah, sokong Sayyidina Ali tak ada masalah. Tapi bila dia ta'assub, dia benci sahabat-sahabat yang lain, terutama dua orang yang dipanggil Asy-Syaikhan, iaitu Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, yang dua orang ni Syiah sangat benci. Habib Umar tu nama dia pun dah Umar. Kok dia Syiah tak adanya bapak dia nak bagi nama dia Umar. Itu macam orang Yahudi bagi nama anak dia Hitler, ada? Tak ada. Tak akan dia bagi nama anak dia Umar kalau dia Syiah. Kerana Umar tu insan yang paling dibenci oleh orang Syiah. Lagi anak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah tu antara yang dibenci oleh Syiah. Sayyidina Abu Bakar pun dibenci oleh Syiah. Sayyidina Osman pun dibenci oleh Syiah. Sahabat-sahabat Nabi dianggap semuanya sudah khianat pada Nabi kecuali kurang daripada 10 orang je. Itu Syiah. Jadi jangan mudah-mudah, oh kita tolak Wahabi, ni gini sebab kita tolak Wahabi. Kalau kamu tak setuju, tolak hujah. Jangan melabelkan kita Syiah. Dan kajilah dalam seramah kita, adakah kita menghentam sahabat? Adakah kita mengagungkan Sayyidina Ali berlebih-lebihan? Adakah kita itu misalnya marah orang haramkan Syiah? Kita melenting kalau Syiah dikritik, ada ke? Tak ada. Kalau taqiyah, akhirnya akan terbukti. Macam Wahabi, banyak kali taqiyah mereka kantoi. Bukan Wahabi, akhirnya ditahankan juga, dibela juga Wahabi. Baik. Jadi, kita tak ada masalah. Ya. Memuliakan Sayyidina Husin masih dituntut oleh ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau sampai meratap kematian Sayyidina Husin, itu haram. Itu perangai Syiah. Apa beza Syiah dengan ahli sunnah wal jamaah sambut hari Ashura? Antaranya kita hari Ashura, kita ikut sunnah. Puasa hari Ashura, bersedekah pada hari Ashura. Kacau bubur Ashura tu adat saja. Adat. Dalam sunnah tak ada pun Nabi kacau bubur Ashura. Yang Nabi galakkan kita buat ibadah. Antara ibadah bersedekah. Yang senang sedekah bubur Ashura. Itu sudah jadi adat. Jadi, adat yang tidak bercanggah dengan syarak tidak masalah. Tapi Ashuranya Syiah itu bid'ah. Syiah sambut Ashura, mereka mengadakan majlis niyahah. Majlis meratap. Kalau rajin tengok mereka video-video dia, hari Ashura Syiah, mereka sampai guna senjata tajam untuk pukul diri mereka sendiri sampai berdarah. Ambil pisau toreh kepada sendiri sampai berdarah. Kononnya menzahirkan kesedihan dengan kematian Sayyidina Husin. Itu bid'ah sayyi'ah dalalah. Itu bukan cara sambut hari Ashura yang sunni. Jadi beza ya. Memang dua-dua sambut hari Ashura. Kalau macam tu, kamu Syiah sebab kamu kacau bubur Ashura. Bila masa pula Syiah ngajar kacau bubur Ashura? Saya alhamdulillah saya kursus bab Syiah, bab Wahabi saya kursus, bab Hizbut Tahrir saya kursus. Sebab kita bukan ada ilmu terus. Bukan kita lahir semua kita tahu. Banyak benda kita tak tahu. Jadi saya nak tahu apa sebab Wahabi sesat, apa sebab Syiah sesat, apa sebab Hizbut Tahrir ni ada masalah. Kita pergi kursus. Maka dibentangkan ini masalah dengan Syiah. Ada sampai mempertikaikan Al-Quran. Ni Syiah yang hulu. Ada yang sampai menuhankan Sayyidina Ali. Ni Syiah yang melampau. Tapi setakat saya kursus bab Syiah, tak jumpa lagi antara ciri-ciri kesesatan Syiah adalah mereka kacau bubur Ashura. Tak ada. Saya belum jumpa lah. Tapi yang lain tu ada. Menghalalkan nikah mut'ah ya, dan macam-macam lah. Dan Syiah ni pelik-pelik. Dia boleh mut'ah dengan bini orang. Dengan syarat kata dia, masa tu orang perempuan tu tak cakap kata dia bini orang. Kalau dia cakap aku bini orang tak boleh lah. Tapi kalau dia diam je, boleh kau mut'ah dengan dia 3 hari ke, seminggu ke. Ini perangai Syiah. Jadi, hati-hati ya. Semata-mata kita ambil berkat dengan Sayyidina Husin, semata-mata kita muliakan Sayyidina Husin alaihissalam, itu belum menjadi Syiah. Itu masih tuntutan ahli sunnah wal jamaah. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan kalam beliau yang masyhur, kalaulah kerana cinta Ahlul Bait itu adalah Syiah, maka aku rela dipanggil Syiah. Cinta Ahlul Bait bukan Syiah. Memanglah Syiah mendakwa mereka cinta Ahlul Bait, tetapi mereka sebenarnya menjadikan itu sebagai toping untuk membenci para sahabat, untuk merubah-rubah ajaran Islam. Itu beza ya.
Dan oleh kerana itu orang pemuda ni kata orang kampung dia kafir. Dan mendakwa setiap orang yang buat demikian sama perangai macam orang musyrikin, iaitu hanya bertauhid rububiyah tapi tidak beriman dengan tauhid uluhiyah. Ini masih soalan ya. Ini masih soalan. Maka orang ini bertanya, memang tauhid ni ada jenis-jenis ke? Ada jenisnya nama rububiyah, ada jenis namanya uluhiyah, macam tu ke? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, dan adakah orang musyrikin itu mereka mengakui tauhid rububiyah sebagaimana yang didakwa oleh pemuda tadi? Soalan yang ketiga, dan adakah tawassul, berdoa dengan cara tawassul, tabarruk, ambil berkat dengan ziarah makam-makam wali, itu dikira syirik sebagaimana yang didakwa oleh pemuda tersebut? Okay. Selesai soalan. Jawapan panjang. Ya, panjang jawapan ni. InsyaAllah saya akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Boleh ya? Sebab tajuk-tajuk ilmu babi akidah ni tajuk yang biasanya agak berat, heavy. Bila tajuk heavy, mata pun jadi heavy. Kalau lama-lama kan saya bercakap tentuan ke mana ya. Jadi kita just faham soalan dulu, next baru kita fahamkan jawapan dia insya-Allah. Jadi kita akan berjumpa kalau tidak ada aral pada hari Rabu depan ya, untuk kuliah yang terakhir untuk tahun ini. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natardu bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma kulna min dhullil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Oh, Ustaz Muhyiddin Khawli. Nak dengar cerita ke? 5 minit boleh? Ustaz Muhyiddin Khawli ni dia berubah. Dulu dia memang penceramah yang kerap dijemput di sana sinilah, termasuk di KL, dan saya pernah hadir kuliah beliau di surau sebelah rumah saya. Dan sepanjang saya dengar kuliah dia, okey je. Tak ada apa-apa yang pelik-pelik pun. Dan masa tu saya dengar dia baca Quran, alhamdulillah merdu bacaan dia, orang Arab kan. Dan saya difahamkan, yang ni saya difahamkan, saya tak tengok sendiri. Beliau ni orang yang rajin pergi majlis-majlis Maulidur Rasul dan rajin berqasidah, dan katanya merdulah qasidah dia tu, orang suka. Jadi beliau start popular. Tahun 2020 ketika PKP, beliau banyak buat kuliah online. Lepas tu pada masa itu dikesan beliau berubah. Dulu beliau kata ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Bila 2020 beliau kata tak ada bid'ah hasanah. Siapa yang kata ada bid'ah hasanah, maknanya dia mengaku dia pandai pada Nabi. Tapi masa tu dia masih quite okay. Dia kata kita dalam agama ni kena faham agama ikut ulama. Okeylah, kalau cakap kita masih okeylah. Kena ikut Imam Syafi'i, kena ikut Imam Nawawi, kena ikut Qadhi Iyad. Tapi ada orang highlight kepada dia, Imam Nawawi pun terima bid'ah hasanah. Jadi dia macam tak perasan. Oh, dia kata Imam Nawawi cakap macam tu ke? Lepas tu dia makin melarat, dia sesatkan pula Asy'ariyah. Mana ulama-ulama Asy'ariyah ni termasuk Imam Nawawi, termasuk Ibn Hajar Asqalani, termasuk Imam Baihaqi. Boleh kata majoriti ulama lah disesatkan. Hingga ke tahap dia kata siapa yang sembahyang jemaat belakang imam yang bermazhab Asy'ariyah, nanti balik rumah dia kena ulang balik sembahyang Zuhur. Dan dia menghina Imam Abu Hanifah sebagai orang jahil, tak tahu hadis, mengkata Imam Abu Hanifah ni mati tak sebab taubat. Macam-macam penghinaan lah kepada Imam Abu Hanifah. Kemudian dia sampai ke tahap dia kata, oleh kerana Allah Ta'ala Maha berkuasa, kalau Allah Ta'ala nak, Allah boleh je beranak. Allah boleh cipta anak dia. Dan ini jelas akidah yang bukan saja sesat, boleh bawa kepada kufur lah kalau kata Allah boleh beranak pula. Ya, jadi dia tak faham. Dia tak faham. Jadi oleh kerana dah parah daripada 2020 sampai 2023, dah macam-macam makin ekstrim. Dan boleh ikut, tuan-tuan boleh ikut tengok komen Facebook dia tu, follower dia pun dah jadi ekstrim. Follower dia lebih percaya dia daripada jawatan mufti. Dia anggap macam dia ni difitnah lah kononnya. Jadi
Akhirnya Jabatan Mufti mengeluarkan fatwa pada bulan 11 yang lalu bahawa ajaran Muhib Khawli ini adalah sesat lagi menyesatkan. Okay. Itu cerita di permukaan. Cerita belakang tabir ini pun wallahualam macam mana Allah Taala takdirkan begitu. Pada 28 hari bulan Ijaz, mana dia ceramah mana sama sini tu saya yang ijaz kata dia. Jadi oleh kerana saya nak cepat, saya tak boleh nak sembang panjang. Saya cuma nak tahu sebab ada macam orang kata macam ni, kata dia ni taqiyah, maknanya berpura-pura. Bila dia dah popular baru dia tunjuk belang dia yang sebenar. Ada yang kata tak, dia berubah. Jadi oleh kerana dia ni orang yang rapat dengan Muhib Khawli, saya tanya dia, sebenarnya Muhib ni dia taqiyah ke dia berubah? Jadi dia kata dia berubah. Dulu dia okey. So the natural question is macam mana dia berubah? Okay. Kata dia 2020 ada seorang tokoh mana kalau saya sebut nama insya-Allah orang kenal. Tapi saya tak nak sebut lah. Tapi orang tu sebutlah kepada saya. Ada seorang tokoh ni kontak Ustaz Muhib nak jumpa. Okay. Lalu saya kata kat dia tak payah jumpalah. Tapi Ustaz Muhib nak jumpa juga. So dia jumpa, dia kata lepas dia jumpa tokoh tu sebulan lebih kurang saya tak dapat kontak dia. Lepas sebulan baru saya dapat kontak balik dan saya dapati lepas tu dia dah berubah. Jadi orang yang berkenaan pun katanya dah berlepas dirilah daripada Muhib, dah tak mengaku geng lah. Tapi punca dia berubah tu adalah selepas berjumpa dengan tokoh tersebut. Jadi hati-hati kita dalam bab agama ni. Sebab tu Nabi SAW bagi tahu inna hadzal ilma din. Ilmu ni adalah merupakan agama. Maka perhati betul-betul daripada mana kamu ambil ilmu kamu. Sebab nanti akan membentuk agama kamu. Kan orang zaman sekarang kadang dia mudah, best kat ustaz ni. Tengok dalam YouTube, ni kelakar ustaz ni. Menarik ustaz ni. Dia tak cek dulu fahaman apa yang dia bawa. Itu berbahaya. Wallahu a'lam. Dulu tidak. Sekarang dia punya tahap Wahabi tu, orang lain yang satu fahaman pun tak terima dia. Maknanya dia Wahabi level ekstrim. Wahabi tu ekstrim lah. Tapi dalam kalangan orang Wahabi sendiri kalau tanya Muhib ni, dia kata Muhib ni jalur ekstrim dia. Wahabi jalur ekstrim. Gitu. Dah bayangkan kalau Wahabi sendiri sudah ekstrim, Wahabi jalur ekstrim tu macam mana ekstrim dia? Dia sampai mengkafirkan. Bagi dia. Dan majoriti ulama Islam disesatkan. Kalau yang Wahabi slow-slow ni, dia tak sampailah nak kata Imam Abu Hanifah sesat. Cuma dia kata kalau Imam Abu Hanifah betul, saya ikut. Kalau Imam Syafi'i betul, saya ikut Imam Syafi'i. Siapa nak tentukan betul tu dia lah. Dia lebih pandai sekali lah kan. Itu pun dah tak betul. Tapi taklah sampai menyesatkan Imam Abu Hanifah, tak ada. Jadi dia kalau kata Wahabi adalah Wahabi yang level ekstrim. Dia panggil Wahabi Madkhali. Madkhali itu adalah Wahabi yang ekstrim. Dalam Madkhali itu ada satu lagi pecahan yang lebih ekstrim lagi daripada Madkhali. Jadi dia level macam tu. Itu yang diceritakan tentang beliau lah oleh Wahabi sendiri. Wallahu a'lam. Aktif tu saya pelik. Sebab fatwa dah keluar. Dia boleh dicas lawan fatwa. Dan saya difahamkan sudah ada recommendation daripada PDRM tentang dia. Dah ada recommendation daripada Jabatan Mufti tentang dia. Jabatan Agama Islam tentang dia. Bergantung kepada pihak berkuasa lah. Dia PR lah. Kalau ikut recommendation tu, mana bolehlah ambil tindakan. Cuma pihak berkuasa nak setuju atau tidak dengan recommendation tu. Cuma pandangan peribadi kita, eloklah ambil kira recommendation daripada pihak-pihak yang terlibat. PDRM tentu dia ada data dia. Jabatan Agama tentu ada data sebelum dia bagi recommendation tu. Ya, wallahu a'lam lah. Kita doalah moga-moga Allah pelihara kita daripada keburukan yang dibawa oleh beliau. Sama ada dengan dia insaf, berubah jadi ahli sunnah balik. Atau dengan Allah halang antara keburukan dia itu dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataru bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. 2 kali kita doa hari ini. First time lagi ya?